Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, barisan AJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni insya-Allah kita lihat lagi kepada surah An-Nur. Saya rasa dah banyak minggu lah tak dapat hadir. Ya. Tak silap ingat saya lah pada ayat 55. Betul? Kita mula ayat 55. Saya akan baca ayat 55 muka surat 357. Saya baca ayat 55, 56 dan 57. Kita dah nak hampir kepada penamat surah dah ni. Kan? Ada lebih kurang 10 ayat lagi untuk kita tamatkan surah An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 55 yang berbunyi wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Maksudnya wa'adallah. Wa'ada apa maksud?
Allah telah berjanji. Bagus. Tuhan pengusi. Berjanji apa? Allazina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di kalangan kamu, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Mengerjakan amalan yang soleh. Apa benda Allah janji? La yastakhlifannahum fil ard, bahawa dia sesungguhnya akan menjadikan mereka apa tu? Berkuasa di muka bumi. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Isyak. Oh, awalnya. Mana tadi? Berkuasa. Kemudian Allah kata apa? Wala yumakkinanna lahum dinahumul lazir tada, dan sesungguhnya dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka. Setakat itu dulu. Baca panjang-panjang kan tuan-tuan pening gitu ya. Kan? Kita pergi satu-satu insya-Allah, pelan-pelan kan. Wa'adallahu allazina amanu, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Kata Imam Sya'rawi dalam menghuraikan ayat ini, dia kata surah An-Nur, dan ayat ini surah ini dinamakan dengan surah An-Nur kerana apa? Kerana di dalamnya mengandungi cahaya-cahaya. Sebagaimana kita perlukan kepada cahaya ni ada dua tuan-tuan. Cahaya fizikal dan cahaya panggil apa? Maknawi. Fizikal dan juga maknawi. Betul tak betul saya bagi tu kan? Maknawi. Fizikal lawan dia apa? Cahaya batin lah. Cahaya batin kan. Fizikal dengan batin. Spiritual. Boleh. Lebih kurang gitulah tuan-tuan. Sebagaimana kita perlukan pada cahaya, saya ulang balik apa yang disebut oleh Imam Sya'rawi. Sebagaimana kita perlukan kepada cahaya fizikal, kita perlukan matahari, kita perlu kepada lampu, kita perlu kepada pelita untuk menyuluh kita, menerangi kita. Dengan adanya matahari, kita boleh tengok apa yang ada di depan, belakang, kiri kanan kita, sekeliling kita, kita boleh tengok. Dengan adanya lampu pun sama. Dengan adanya pelita pun sama. Maka menyebabkan kita boleh melihat alam ini dan kita boleh menjalani kehidupan di dalam alam ini. Begitu jugalah kita perlukan kepada cahaya batin. Cahaya batin yang mana bukan batin yang salah ni tuan-tuan. Batin yang betul ni. Cahaya batin dalaman yang akan menyuluh kita untuk menjalankan syariat Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Kata Imam Sya'rawi, falaisa li ahadin ra'yun ma'a syar'illah. Maka tidak ada seorang pun manusia yang mampu mencampur tangan dalam urusan syariat Allah. Tak ada orang boleh kacau. Tak ada orang kata, kita ubahlah syariat Allah ni. Kan? Buat macam ni. Macamnya ada sekarang. Orang berzina kita tukar pada bayar denda. Kan? Orang yang mencuri, kita penjara je. Kan? Kita tukar. Tukar. Hak mana syariat Allah tu kita tukar. Jangan buat hak Allah Ta'ala. Kan? Allahu Akbar. Sebenarnya kita tak ada hak, tuan-tuan, untuk nak tukar syariat Allah. Bila kita tukar syariat Allah, itulah datangnya bala bencana pada kita tu. Kan? Macam-macam bala bencana. Kita tengok negara luar dengan banjirnya, dengan gempa buminya, dengan bagai-bagai kan. Padahal dalam negara kita hari ini, dengan kenaikan harga barang mencanak naik, tuan-tuan. Itu bala, tuan-tuan. Itu bala.
Dulu orang gaji 3,000 dah mewah dah. Sekarang 3,000 miskin tuan-tuan. Kalau duduk bandar. Sebab apa? Sebab apa ni? Kos sara hidup, dan di sana berlakunya pelanggaran terhadap syariat Allah Ta'ala. Jadi macam tu lah. Kan? Saya ingat saya kecil-kecil dulu kan. Pak-pak saudara kerja, gaji dapat 400,500 tahun 70-an, 80-an, 400,500 gaji. Cukup. Hidup 400,500. Sekarang 3,000 tak cukup. Tengok dahsyat tak dahsyat. Nampak gaji mahal. Kan? Tuan-tuan, sebab syariat Allah itu adalah cahaya batin. Syariat Allah itu cahaya batin. Dia kalau kita tak buat, maknanya kita tak ada cahaya Allah Ta'ala. Bila tak ada cahaya Allah Ta'ala, batin kita berada dalam kegelapan. Bila berada dalam kegelapan, itulah yang akan mengundang bala bencana daripada Allah Ta'ala. Kan? Kita minta jauh. Kita minta Allah lindungkan kita daripada bala bencana sebagaimana yang berlaku di Palu. Kan? Di Palu, gempa bumi. Kan? Dahsyat tuan-tuan, bukan setakat gempa bumi. Kalau ikut Ustaz Dasuki, dia kata, ni taman perumahan ni, bumi dia berkisar tuan-tuan. Macam taufan tu. Berkisar. Dahsyat tak dahsyat. Itu bala Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab antara yang dia orang buat ialah pemuja pantai. Dia buat amalan puja pantai. Walaupun ditegah oleh ulama-ulama, tapi penguasa dia nak juga buat. Nak juga buat. Sebab kita berkuasa, kita buat. Dia tak tahu Allah yang lebih kuasa. Bila buat tu, Allah datangkan Allahu Akbar, pada bencana. Berapa ramai mati tuan-tuan. Dahsyat. Jadi Allah bagi dalam surah Nur ini, yang kita baca daripada awal dulu. Tuan-tuan ingat pasal orang berzina, orang mencuri, orang berzina, apa hukuman dia. Kita belajar dalam ayat awal-awal supaya kita jangan fitnah orang, jangan menceroboh maruah orang. Allah ajar kita bagaimana nak masuk rumah orang, kena bagi salam. Kalau orang suruh balik, kena balik. Semua itu adalah syariat Allah Ta'ala yang akan mendatangkan cahaya dalam diri kita. Cahaya dalaman kita. Nur. Itu pendidikan dalam surah An-Nur. Tuan-tuan kena review balik. Daripada awal surah sampai sekarang perbincangan kita. Tengok betapa hebatnya Allah mendidik manusia melalui surah An-Nur ini. Dan tuan-tuan, Allah sebut dekat sini ada perkataan apa? La yastakhlifannahum. La yastakhlifannahum fil ard. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh bahawa mereka akan berkuasa atas muka bumi. Siapa tuan-tuan? Orang beriman. Sepatutnya kita, saya, tuan-tuan akan menjadi orang berkuasa di atas muka bumi sebab kita beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ni pasti tuan-tuan. Ini apa? Wa'ada Allah, janji Allah Taala. Nanti saya akan bicara pasal janji Allah. Tuan-tuan, kata Imam Sya'rawi, untuk berkuasa atas muka bumi, maka kita tak boleh tinggal syariat Allah Taala. Kita tak boleh tinggal syariat Allah Taala, terutamanya kata Imam Sya'rawi dari sudut pemakanan. Pemakanan mestilah bersumber daripada yang halal. Mesti bersumber daripada yang halal, tuan-tuan. Jangan makan benda yang haram. Jangan ada benda-benda yang tidak dihalal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada zat dia diharamkan seperti babi,
dan seumpamanya, ataupun perolehan sumber untuk dapatkan makanan rezeki itu daripada punca-punca yang haram. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau kita makan benda yang haram, kita akan bagi kepada anak kita makan. Kita akan bagi pada anak isteri kita makan. Kan? Dia orang akan makan benda yang haram. Bila benda yang haram ada dalam diri kita, dia tidak akan mendorong kita untuk melakukan amal soleh. Bahkan dia akan mendorong kita untuk melakukan benda yang maksiat dan penderhakaan pada Allah. Tengok orang semayang tak berapa minat. Tengok orang buat konsert gaulan bebas, melonjak ni. Gelombang, gelora jiwa tu kan. Melonjak-lonjak, memberontak nak pergi tu. Kan? Nak pergi sambut. Itu maknanya dalam badan kita ada masalah. Ada masalah tu. Ada benda yang tidak halal. Orang yang dalaman dia halal, dia tidak akan berminat dengan benda-benda yang derhaka pada Allah Ta'ala ni. Tak akan berminat, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat tu. Perkataan la yastakhlifannahum tu. Makna dia akan jadi khalifah. Istilah asalnya khalifah. Cuma dia terjemah dekat sini berkuasa. Sebenarnya jadi khalifah, pemimpin. Khalifah ni pemimpin, tuan-tuan. Kalau nak jadi khalifah Allah Ta'ala, dia kena ikut pemakanan yang halal tu tadi. Baru jadi khalifah Allah. Kalau tidak, dia jadi khalifah setan. Dia ada dua. Khalifah Allah satu, khalifah setan satu. Kan? Khalifah Allah ni dia akan laksanakan perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana Iskandar Zulkarnain. Bila dia berkuasa, syariat Allah diutamakan. Dia buat syariat Allah. Walaupun dia jadi raja. Itu dia panggil khalifah Allah. Kalau macam Fir'aun, bila dia jadi penguasa, dia jadi pemerintah, dia tak buat perintah Allah Ta'ala. Dia ingkar. Ini dia panggil khalifah setan. Hak Allah janji dekat sini, kamu akan berkuasa, maknanya kamu akan jadi khalifah Allah. Bukan jadi khalifah setan. Untuk jadi khalifah Allah, yang pertama, kena jaga pemakanan, mestilah yang halal. Kerana Nabi sebut dalam hadis dia, tuan-tuan, Nabi berkata kepada Sayyidina Sa'ad, "Ya Sa'ad," kata Rasulullah, "Wahai Sa'ad, atib mat'amak, perelokkanlah makanan engkau." Maknanya jaga halal haramnya. "Takun mustajabud da'wah." Nescaya doa-doa kamu akan mustajab. Doa engkau. Kalau engkau jaga makan, doa engkau akan mustajab oleh Allah Ta'ala. Yang tu dalam kitab, antara kitab Risalah Mustarsyidin, kitab tasawuf. Dalam tu dia sebut, kita ni kadang-kadang tak perlu qiyamul lail. Yang penting kita jaga makan. Kalau kita jaga makan, itu semua datang daripada yang halal, doa kita mustajab. Kita doa belum amin lagi, belum kita raut tangan ke muka kita, doa dah makbul dah, tuan-tuan. Itu. Yang tu dahsyat tu. Bukan senang. Ya. Jadi tuan-tuan, kata Nabi SAW, doa engkau akan mustajab. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad di tangannya. Yakni demi Allah Ta'ala. Innal abda, seorang hamba, yakzifu lukmatal haram, memasukkan suapan haram, fi jawfihi, ke dalam perutnya, ma yataqabbalu minhul amal, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala arba'ina yauman. Sesuap saja yang haram masuk dalam perut kita 40 hari,
amalan kita tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mendorong kita untuk jadi baik. Nak datang solat berjemaah ni tak berapa nak datang. Masjid-masjid ni tak berapa nak datang. Itu masalah. Itu ada masalah tu. Walaupun rumah sekitar masjid dia. Rumah tak jauh daripada masjid. Kalau jauh pun kenderaan ada. Apa masalah zaman sekarang? Bukan jalan kaki. Kenderaan ada. Kereta ada, motor ada. Kadang-kadang tu kereta Ferrari, kan? Motor berkuasa tinggi, tapi masjid tak sampai. Subhanallah. Ada masalah tu, tuan-tuan. Itu ada masalah dalam diri dia. Sebab pemakanan dia tidak mendorong dia untuk beramal soleh. Lalu Nabi kata, wa aidan, dan lagi, abdun nabatat lahmuhu min suhtin, mana-mana hamba yang daging dia tumbuh hasil daripada yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah lebih utama bagi dia. Allahu akbar. Ini tentang pemakanan halal haram. Tuan-tuan kena jaga pemakanan. Bukan tuan-tuan lah, saya sendiri, semua orang kena jaga pemakanan, mestilah daripada yang halal, yang haram. Jangan terlibat dengan rasuah, jangan terlibat dengan judi, jangan terlibat dengan wampakan dan sebagainya. Jangan terlibat, tuan-tuan. Jangan ambil harta orang, sejengkal tanah orang, jangan kita masuk ceroboh, tuan-tuan. Ni buat pagar rumah kita, kan, sampai ke rumah orang. Tanam pokok kita, sebahagian dahan tu masuk rumah orang. Sebahagian besar dahan. Jadi kalau rumah-rumah taman tu janganlah duk tanam pokok kelapa, tuan-tuan. Kelapa, pokok apa, pokok yang besar-besar tu, kan. Kecuali dia tanah besar lain, kan. Ni tanah ada sikit cipuk je, tapi tanah pokok besar, kan. Okey, tuan-tuan. Bila seseorang hamba itu beramal soleh ni, jaga makanan antaranya. Allah sebut dalam surah Al-Asri, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, semua manusia berada dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Dia beriman dan beramal soleh, dia sepasang, tak boleh dipisahkan. Setakat beriman tapi tak beramal soleh. Kata beriman tapi pakai seluar pendek, ini bukan, tuan-tuan. Ini bukan orang beriman. Orang beriman dia mesti taat pada Allah Subhanahu wa taala. Oh, sorry. Ada orang marah ke? La yastakhlifannahum fil ard, nescaya kamu akan mewarisi pemerintahan di atas muka bumi. Pemerintahan macam raja, macam sistem sebelum ni, kan. Pemerintahan raja mati, naik raja lain, naik anak dia, naik apa semua. Macam itulah. Itu dia panggil khalifah. Pemerintahan tu, tuan-tuan. Jadi Islam nak yang ni. Kita jaga makanan, kita jaga minuman kita yang halal. Lepas tu, sorry lah, dah basah. Sini tak. Apa ni, urusan perkahwinan kena ikut syariat Allah Ta'ala. Sebab nak jadi khalifah ni, supaya zuriat yang lahir adalah zuriat yang soleh. Zuriat yang lahir mestilah zuriat yang soleh. Nak dapat zuriat yang soleh, kena kahwin dengan pasangan yang solehah. Kalau kahwin dengan pasangan yang tak solehah, macam mana dia nak lahirkan zuriat yang soleh? Bila kita orang yang soleh, anak yang soleh, barulah khilafah tu, sistem khilafah tu akan berlaku, khalifatullah, iaitu khalifah Allah Ta'ala. Khalifah Allah Ta'ala. Allah janji ni, tuan-tuan. Wa'adallah,
Allah berjanji. Tuan-tuan carilah atas muka bumi ni, mana janji Allah yang tidak terlaksana. Bila janji Allah semuanya akan terlaksana, tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu benda pun yang mampu menghalang janji-janji Allah. Tak ada, tuan-tuan. Bila Allah janji, pasti akan terlaksana. Kalau Allah kata la yastakhlifannahum, maka kamu akan jadi pemerintah, penguasa, itu janji Allah Taala, tuan-tuan. Janji Allah Taala pasti berlaku, tuan-tuan. Subhanallah. Kena yakin, tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu wa Taala. Macam mana tu? Tak apa, kita pergi lagi supaya nampak benda tu. Janji Allah Ta'ala, tuan-tuan, tidak ada yang mampu menghalangnya. Tak sama dengan janji kita. Kita boleh berjanji tapi halangan kita banyak. Hanya Allah izin. Kalau Allah izin, barulah janji kita terlaksana. Kalau Allah tak izin, janji kita tak laksana. Sebab banyak lagi benda lain. Dan kuasa sebenar adalah kuasa Allah Ta'ala. Ya. Tapi bila Allah berjanji, tak ada lagi yang akan mengatasi janji Allah Ta'ala. Maka janji Allah ni berlaku, tuan-tuan. Waktu ayat ni turun, pemerintahan Islam baru nak bermula. Kan? Baru nak bermula. Tuan-tuan. Lepas tu, bila di akhirnya Nabi menjadi penguasa seluruh dunia Islam. Tu, dah mula tu. La yastakhlifannahum. Nabi dah ambil dah. Nabi dah jadi pemimpin seluruh umat Islam. Selepas Nabi wafat, siapa yang ganti? Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa dia ganti? Sebab wa amilus salihat. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Selepas Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Umar. Janji Allah betul. Janji Allah ni berlaku sebelum ni, kan? Tapi selepasnya berlaku Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Uthman, Khalifah Sayyidina Ali. Subhanallah. Tuan-tuan. Kenapa dia orang boleh menjadi penguasa? Kenapa dia orang boleh jadi khalifah Allah Ta'ala? Sebab amanu wa amilus salihat. Mereka beriman dan beramal soleh. Mereka beriman dan beramal soleh. Tuan-tuan kena pegang tu. Beriman dan beramal soleh. Tuan-tuan, hari ini kenapa tak jadi macam tu? Kenapa hari ini la yastakhlifannahum fil ard ni tak ada dah. Lepas daripada Sayyidina Ali, lepas tu dunia Islam dah berterabur dah huru-hara dah. Pasal apa? Pasal orang Islam dah mula nak kepada duniawi. Dia orang ni, empat orang khalifah ni, tuan-tuan, dia orang tak ada lain. Dia orang jadi Perdana Menteri, dia orang jadi Presiden, dia orang jadi khalifah, dia orang bukan nak kumpul harta benda, tuan-tuan. Abu Bakar ada berapa kekayaan? Sayyidina Umar ada berapa kekayaan selepas dia mati? Tak ada, tuan-tuan. Dia orang tak kumpul kekayaan, bahkan harta benda dia orang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu negara tu, tuan-tuan, menteri-menteri dia bila mati tengok harta bilion, bukan juta. Bilion harta. Masya Allah. Ini khalifah Allah kah? Khalifah apa benda, tuan-tuan? Subhanallah. Bukan Malaysia, tuan-tuan. Kenapa orang beriman tak jadi khalifah pada hari ini? Pasal apa? Pasal orang hak beriman ni, masyarakat yang beriman ni, iman dia tak kuat.
Dia tak yakin dengan orang-orang soleh. Dia yakin dengan orang pakai kod jadi pemimpin. Jadi waktu mengundi, pilih orang pakai kod. Kan? Nak pilih orang pakai kopiah, orang yang rajin datang surau masjid ni, dia tak apa-apa. Betul dia ni nak jadi. Allah sebut orang yang akan jadi khalifah ni yang beriman, beramal soleh. Ini ciri-ciri dia. Barulah akan berlaku syariat Allah berjalan dengan baik. Kan? Tapi orang zaman sekarang, ramai juga jemaah-jemaah masjid ni tak berapa suka dengan orang-orang yang soleh. Yang lagi dahsyat, diundinya orang bukan Islam. Padahal dia datang masjid, dia sembahyang. Kan? Teruk. Iman tu teruk. Tak yakin dengan orang yang soleh dengan orang yang beriman. Dia tak yakin. Kenapa ni jadi macam tu? Yang tu sampai hari ni orang beriman tak naik. Tuan-tuan. Letak orang beriman, ni tak boleh ni. Tak nampak ciri-ciri pemimpin, kurang rasuah. Kan? Ini kurang rasuah, kena pilih ada rasuah tu. Kan? Aduh, letih tuan-tuan. Letih. Tuan-tuan kena yakin ni ayat Quran, surah An-Nur, dia bagi cahaya kepada kita. Kalau kita tak pilih hak ni, tak ikut hak ni, maknanya kita tak terima cahaya Allah, kita tolak cahaya Allah. Cahaya Allah dah datang daripada kita, tapi kita pilih orang yang bukan beriman dan beramal soleh, maknanya kita tolak cahaya Allah Ta'ala. Subhanallah. Kan? Lepas tu bila ni negara lain, bila menteri-menteri dah buat benda yang mengarut lawan syariat, kita bawah-bawah ni baru nak berteriak. Kan? Nak menjerit-jerit, nak lawan. Tapi masa lantik hari tu, pilih dia juga. Kan? Pilihlah orang yang beriman. Tuan-tuan. Ini tanggungjawab orang Islam. Semua sekali, tuan-tuan. Sama ada yang hadir solat berjemaah dekat sini, ataupun seluruh Malaysia sepatutnya pilih orang yang beriman dan beramal soleh. Allah dah bagi tahu dah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal soleh. Pilih hak tu, Allah suruh pilih orang beriman beramal soleh. Yang kedua, apa benda? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang berpesan-pesan dengan kebenaran, yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang bercakap benar. Ini janji menipu. Kan? Hak itulah duk pilih. La ilaha illallah. Teruk sungguh orang kita pada hari ini, tuan-tuan. Kan? Minta maaf lah, kan, saya sebut. Kan? Ibu tu bukan kat Malaysia tu. Tu semua luar-luar tu. Saya sebut tu kat luar, tuan-tuan. Lepas ni kena ubah, tuan-tuan. Kefahaman kita, keyakinan kita, iman kita mestilah kepada orang-orang yang soleh. Mesti kepada orang-orang yang soleh. Orang tak soleh ni, kalau dia jadi pemimpin, masa itulah dia nak ambil kesempatan. Dia akan ambil kesempatan, tuan-tuan, orang tak soleh ni. Ya. Adalah dia bagi dekat rakyat sikit, tapi macam P.Ramlee lah, satu pada engkau, berapa? Dua pada aku kan? Macam tu lah. Bagi macam tu lah. Bagi juga. Bukan tak bagi, tuan-tuan. Bagi. Tapi, tuan-tuan tengok, zaman Saidina Umar, tuan-tuan. Zaman Saidina Umar. Saidina Umar, dia merintah masa tu, sawit tak ada, tuan-tuan. Sawit tak ada, petroleum tak ada, balak tak ada. Kan? Semua tak ada. Tapi dia boleh bagi allowance kepada isteri-isteri yang bersalin. Bagi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Pemerintahan Saidina Umar. Tak tahulah saya kalau masa tu ada sawit, ada apa lagi dahsyat, tuan-tuan.
Jadi Tuhan Allah kata la ya wa'adallah, Allah berjanji. Janji Allah ni dia ada syarat tuan-tuan. Dia ada syarat dan isyak dah awalnya. 8:16. Oh. Allah apa ni? Apa dah tadi hilang dah. Wa'adallah, Allah berjanji tuan-tuan. Allah berjanji akan kita akan berkuasa di atas muka bumi. Jadi berkuasa ni dia ada syarat dia. Janji Allah ni akan terlaksana bila memenuhi syarat. Bila tak penuh syarat Allah Ta'ala, yang tu kita pada hari ni kita tak boleh tengok orang yang soleh berkuasa. Kita tak boleh tengok orang soleh berkuasa. Sebab tak memenuhi syarat. Masyarakat tak sedar. Kan? Tak sedar. Sembahyang dah. Tapi bab pemerintah, masyarakat tak sedar. Kan? Perlu disedarkan masyarakat pasal pemerintahan. Islam ajar pemerintahan tuan-tuan. Bukan Islam tak ajar. Islam ajar. A to Z Islam ajar. Kan? Allahu Akbar. Jadi nak jadi semua ni bermula daripada tadi. Pemakanan yang halal. Kemudian mencari pasangan yang soleh dan solihah. Dia bentuk daripada situ tuan-tuan. Barulah jadi penguasa yang soleh. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau cari pasangan yang tak soleh ni, bila dia jadi pemimpin, hak tu kontrol dia tu, pasangan dia kontrol dia tu. Dah tak soleh kan, dia campur lagi. Urusan pentadbiran semua dia campur. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kalau perempuan tu soleh, pasangan dia tu soleh, kenapa aku nak campur hal urusan negara, pentadbiran negara ni? Aku siapa? Kan? Itu penting soleh tuan-tuan. Penting soleh ni. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan, sikit lagi kita baru pertengahan ayat. Allah kata bila orang berkuasa ni, orang beriman dan soleh, Allah kata apa? Wala yumakkinanna lahum. Lalu Allah kuatkan agama yang diradai oleh Allah Ta'ala. Agama apa tuan-tuan? Agama Islam. Bila orang soleh yang berkuasa, maka agama Islam lah yang akan jadi kuat tuan-tuan. Ni bila orang soleh tak berkuasa, kita dah alami dah baru-baru ni. Kita tengok bila dia orang berkuasa, LGBT berduyun-duyun datang. Allahu Akbar. Kan? Geng-geng pondan tapi badan berketul-ketul. Kan? Muzzle hebat sangat. Kan? Datang dari pelosok dunia ziarah tempat kita. Sebab apa? Pemerintahan yang tak soleh. Dia galakkan benda tu. Kita mendekati golongan ni. Menyantuni. Sehingga masuk dalam program TV dan sebagainya. Allahu Akbar. Hak tukar jantina tu masuk program TV. Nak suruh masyarakat semua boleh terima kawan ni dan ikut kawan ni. Itu bila pemimpin tak soleh tuan-tuan. Dia akan hidupkan hak Allah larang besar-besaran. Allah musnah dah kaum Lut dulu. Kan? Itu akan dihidupkan balik. Sebab puak ni dia tak reti apa ni ancaman Allah Ta'ala. Puak tak soleh ni. Kan? Jadi kena pilih yang soleh tuan-tuan. Kena pilih yang soleh. Tak berani orang soleh memimpin. Takkan dia nak suruh LGBT datang. Nak bagi orang LGBT mewakili dalam ceramah-ceramah. Dalam ucapan-ucapan. Wah, tak ada tuan-tuan. Confirm tak bagi. Wala yumakkinanna lahum dinahumul lazi irtada. Barulah kita akan tengok agama Islam berdaulat, tuan-tuan. Kalau tidak, agama Islam akan dipijak, dihina, macam-macam, tuan-tuan. Tuan-tuan dah alami dah semua tu. Dah cukup dah pengalaman tu. Kan? Bila tuan-tuan cari sendirilah pengalaman tu. Kan? Wala yubaddilannahum min ba'dihim khaufan min ba'di khaufihim amna.
Dan nescaya Allah, ni janji Allah ni tuan-tuan. Sorry saya bangun, saya tunjuk saya satu. Ni ada lam. Lam ni satu. Sini ada lam. Dua. Kan? Lam tu kan? Sini ada lam. Ni. 3 lam tu adalah janji-janji Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, la yastakhlifan lahum, nescaya kamu, wala yumakkinan lahum, nescaya akan kuat agama kamu, wala yubaddilan lahum, nescaya dia akan tukar. Siapa dia? Allah Ta'ala akan tukarkan kamu min ba'di khaufihim, selepas daripada kamu merasai takut, kamu akan jadi aman. Subhanallah. Sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan, di awal-awal Islam berada di Madinah Al-Munawwarah tuan-tuan, berjalan ni dengan senjata, bawa senjata, pergi ke mana-mana bawa senjata, tak aman tuan-tuan, sebab masih mendapat tekanan, ancaman daripada orang-orang kafir tuan-tuan. Teruk lagi. Sehingga sahabat-sahabat Nabi bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bilakah kita akan mencapai kemenangan? Bila?" Kan? Lalu Nabi kata, sabar kejap. InsyaAllah kita akan mencapai kemenangan. Bila umat Islam memerintah, bila Nabi dah jadi betul-betul penguasa umat Islam seluruhnya, maka orang Islam pada masa itu dah boleh letak senjata, nak berjalan daripada Madinah ke seluruh negara Islam, dah tak ada lagi rasa takut dah tuan-tuan. Dah tak ada rasa takut. Madinah ke Mekah dah tak ada rasa takut. Tapi sebelum tu, jangan main-main. Madinah ke Mekah boleh menyebabkan kematian. Tuan-tuan. Allah kata, Allah janji, wala yubaddilannahum. Allah dah janji dah tuan-tuan. Akan ditukar perasaan takut kepada perasaan aman, tapi dengan syarat amanu wa amilus salihat. Amanu, beriman dan beramal soleh. Itu syarat dia tuan-tuan. Baru kita akan jadi aman. Sekarang kenapa kita tak jadi aman? Rumah kita tak, kalau tak kunci, kereta kita kalau tak kunci, memang habis tuan-tuan. Tak aman. Pasal apa? Pasal masyarakat tidak beriman dan tidak beramal soleh. Kalau semua masyarakat beriman, beramal soleh, tak ada orang nak curi kereta, tak ada orang nak rompak rumah, tak ada orang nak jadi scammer. Ini simpan duit dalam bank pun risau, takut tuan-tuan. Takut. Khaufihim, takut. Sebab apa? Sebab ramai yang tak soleh. Tuan-tuan. Ramai kerja jadi scammer tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang tu penting tuan-tuan. Lantiklah pemimpin yang beriman dan beramal soleh. Lantiklah pemimpin. Baru kita akan rasa ketiga-tiga tu. Kita akan rasa tu agama Islam akan berdaulat. Kita akan rasa aman. Tak ada rasa takut lagi dah dalam diri kita. Kan? Subhanallah. Ya'budunani la yusyriku nabi. Masa tu semua orang menyembah Allah Ta'ala dan tak ada lagi orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Di tanah Arab, selepas daripada Nabi memerintah, sahabat memerintah, tak ada lagi dah patung-patung berhala. Semua orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kafara ba'da zalik, tapi siapa yang jadi kafir selepas ni, tak nak beriman, tak nak beramal soleh, fa ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Allah dah tunjuk dah bagaimana nak dapat cahaya daripada Allah Taala, bagaimana nak dapat keberkatan, rahmat daripada Allah Taala, mesti beriman dan beramal soleh. Tapi kalau tolak, habis Kalau tolak, dia akan jadi fasikun. Kan? Itulah orang-orang yang fasik. Allah gelarkan setan itu fasik. Allah gelarkan Fir'aun itu fasik. Jadi siapa-siapa yang tolak hak Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala ni, dia akan bersama dengan setan, bersama dengan Fir'aun. Wa niyazubillah min zalik.
Jangan sampai kita datang masjid, datang surau, tapi akhirat esok dikumpul bersama dengan dia orang ni. Kan? Waniyazubillah min zalik, tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup sekadar tu malam ni. Mudah-mudahan ayat 55 surah An-Nur ini benar-benar memberi cahaya kepada kita, cahaya batin dan cahaya fizikal kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.